الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Dimuliakan tuan-tuan imam, ustaz-ustaz sidang jemaah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya alhamdulillah masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pengimarah rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam beribadah menambahkan keyakinan kepada Allah Ta'ala dan menjadi bekalan untuk kita semua bagi hari yang disebutkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada faedah, tak ada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera, dengan akidah yang sahih dan beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanda ni kita menyambung bacaan huraian Asmaul Husna yang ke-64. Al-Qayyum min Asma'il Husna. Maha berdiri sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak kepada sesuatu apapun, sama ada kepada zat, sifat dan af'al, yakni perbuatan. Kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu perkara dan benda yang ada di alam ini, kesemua faedah, manfaat benda yang dijadikan itu kembali kepada hamba-Nya, bukan kepada Allah. Kerana Allah adalah kaya dari segala-galanya, tidak memerlukan apa-apa lagi. Tulis dalam huraian yang ke-64 ni, Al-Qayyum. Ia maha berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu benda atau perkara yang ada di alam ini adalah semata-mata kerana limpah kurnia dan kasihan belas Allah kepada hamba-Nya, bukan kerana Allah hendak mengambil faedah atau manfaat dari suatu benda yang atau perkara yang dijadikan itu semua. Apa yang dia buat sebagai dia khaliq, daripada apa yang dia buat makhluk, tidak ada kepentingan apa-apa dia. Kan? Tidak ada apa-apa kepentingan. Allah Ta'ala yang berdiri sendiri, Al-Qayyum, tidak mengambil apa-apa faedah dan manfaat atas ketaatan para hamba-Nya. Tidak pula memberi apa-apa bahaya kepada Allah disebabkan maksiat atau kemungkaran yang dilakukan oleh hamba-Nya. Hamba dia taat semayang, Allah tetap maha agung, akbar, maha besar. Hamba dia tak nak semayang, yang beriman tadi, atau yang musyrik, tak nak sembah dia, Allah tetap maha agung, maha besar. Malah semua perbuatan mereka, para hamba itu, sama ada kebajikan atau kejahatan, semuanya kembali kepada diri hamba itu sendiri yang mereka melakukan. Apa yang kita buat, sekecil-kecil atau sebesarnya. Ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat dan ayat-ayat yang didatangkan oleh penyusun kitab ni, antaranya surah Fussilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsih
wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Orang siapa mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim pada para hambanya. Tak ada masalah dia. Makanya orang ingkar tanggung sendiri. Dia ada duit, dia orang Islam. Dia ada duit banyak. Cakap RM10 dia kata bukan. Beri kesan kalau dia beri nama ekor atau dia berjudi. Tak ada masalah kan. Dia rasa begitu. Dia yang bermasalahnya. Kan dia yang bermasalah ya. Ataupun dia beramal, amal soleh dengan keikhlasan. Allah Ta'ala tetap juga maknanya akbar, maha mulia. Bukan dengan sebab hamba tadi beramal, Allah Ta'ala kaum mulia tak. Dia tetap maha mulia, dia tetap maha agung kan. Kembali kepada hamba itu sendiri apa yang dia buat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu buat baik, faedah kebaikan itu kamu yang melakukannya untuk diri kamu sendiri. In ahsantum ahsantum. Kan. Jika kamu buat baik, ahsantum li anfusikum, kamu dapat baik. Bubuh dan tahu banyak mana pun kan. Kan. Untuk kita tahu siapa yang impak harta benda dia, jiwa raga dia untuk agama Allah Ta'ala, dia dapat. Allah Ta'ala tetaplah akbar. Tak berubah pun Allah Ta'ala tetap maha agung kan. Dia nak uji kita. Di kalangan orang Islam, di kalangan yang beriman, ada harta. Kan? Ada harta. Maknanya saya suka buat contoh, kalau hari Jumaat 4 atau 5 sebulan, sehari Jumaat jadi berubah berapa ringgit. Umumnya kan. Kalau setahun, itu bahagian tong Jumaat. Kan? Ni tong yang tak Jumaat ni. Kan? Setengah masjid banyak tong. Atau anak yatim ke, tong lain semua ada belaka. Tapi apakah sekadar tong Jumaat je dibubuh RM5 seminggu sebulan, dia kata RM25 kalau ada 5 minggu, atau RM20 ojo campur, dia kata daripada Januari sampai ke bulan 12 tu. Oi banyak dia kata. Bukan sikit tu dia apa? Dia kira. Dengan sombong ni rugilah. Alhamdulillah kan. Ataupun kalau tak hantar duit ke dalam tabung, tanya pengurusi dia tu, kau bagi cek ke mesti setiap bulan RM1,000. Dia cerita juga korang. Kan? Dia cerita juga kau bagi cek kan, setiap minggu, setiap bulan kan, RM1,000, RM2,000, berapa ribu. Apa barang dia kata bawa dalam tong, duit siling, duit RM1, duit warna biru ke, duit hijau tu RM2, tak ada padan dia kata. Bagi cek betul ke pengurusi dia kata. Dengan bangga dia sebut begitu kan. Dengan ada rasa riak pula, tak ada mana jadinya tak. Allah Ta'ala berdiri sendiri, zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Ialah Tuhan yang berhak disembah, tetap hidup selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 255. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, Al-Hayyu, yang kekal selama-lamanya, Al-Qayyum, mentadbir makhluknya. Selalu kita ulang baca maknanya dalam ayat kursi tersebut. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. 111 surah Taha. Segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah yang tetap hidup, lagi kekal mentadbir makhluk selama-lamanya. Di akhirat, di akhirat dia nak ajar kita daripada dunia. Kan? Di akhirat nanti semua wajah akan wa'anatil wujuh, akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tunduk, hina di hadapan keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Sehubungan ini Allah Ta'ala telah berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri telah memberi petunjuk cara menggunakan sesuatu perkara itu mengikut tabiat yang sesuai dengan kejadian. Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Surah Taha ayat 50. Allah tiada Tuhan yang berhak yang telah memberikan pada tiap-tiap sesuatu akan kejadian tabiatnya yang sesuai dengannya. Kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Macam-macam. Samping petunjuk ilahi yang sebenar, hidayah daripada Allah Ta'ala, kemudian didatangkan petunjuk-petunjuk lain dari sudut bagaimana orang itu menggunakan mata dia. Dia ada penglihatan, melihat kebesaran Allah Ta'ala lawa. Ada orang ada mata tak nampak. Kita berceritalah ke dia pun, lawa kata pengeruh ni,
Kan dia diam je. Kan lawa orang ni, dia diam je. Kalau kita tipu pun dia tak tahu. Orang dia ni putih sangat orangnya, dia tak tahu. Dia buta. Kan? Bayangkan orang yang tak dapat melihat dia tak. Orang yang melihat bagaimana dia melihat, ikan dalam laut. Dekat Teluk Cempedak tu macam-macam jenis color. Itu dekat Tekik ataupun Kampung Juara tu je. Dia tengok lawa. Kan? Dia kata orang lain, situ tak apa lawa lagi. Orang lain pula cerita. Dia menyelam betul dalam laut, dia kata lagi lawa. Macam-macam cerita tentang penglihatan apa yang benda kita tengok dia. Tapi setelah dia tengok tu, apa result dia? Apa keputusan yang masuk ke dalam akal dia? Untuk dia sebagai seorang Muslim kalau Muslim. Untuk dia sebagai seorang beriman yang beriman. Apakah penglihatan dia tadi menambahkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Firman Allah Ta'ala tersebut menjelaskan bahawa tiap-tiap sesuatu itu telah diberi oleh Allah Ta'ala ketentuan yang sesuai dengan tuntutan kejadiannya. Ditunjukkan cara menggunakannya. Hak nama mata melihat. Kan? Hak nama telinga mendengar. Apa dia dengar pula? Hak nama akal dalam kepala, maknanya ada otak ada yang dikatakan berakal tu. Lepas tu ada dalam hati pula. Ada kaitan melihat, akan tengok ke langit. Otak, begini gaya bulan. Mesti bulan cerah, kan? Hujan pun bulan cerah juga contohnya. Dia nak mikir dalam keadaan hujan, bulan pun cerah contohnya. Masuk dalam kepala dia. Masuk dalam hati dia gaya. Siapa yang buat bulan ni? Nak mikirkan Allah Ta'ala sebagai pencipta tadi tak? Ataupun dia tengok diri dia. Kita sebab kita dah sedar orang aku ni. Dia tengok dia ditakdirkan maknanya ada anak. Lupa dah, anak di mana orang lupa dah. Dapat cucu pula. Dia menangis macam tu, anak dia juga cucu tadi. Depan dia hidup, dia segar lagi. Orang yang maknanya ditakdirkan dapat cucu. Ada orang tak dapat anak. Dia ditakdirkan tak dapat anak, lama kahwin. Kawan saya sampai meninggal tak dapat anak. Satu kawan lagi tu sampai bercerai, tak dapat anak, tak ada anak, bercerai pula. Satu hal. Nak buat macam mana? Dia diuji begitu. Ada orang tu seorang je isteri, 12 anak. Nama ustaz di pada Tengku. Fazli nama dia. Memang saya di Sempadan Merapuh. Jumpa. Berapa anak? Tak ramai ya, dia kata 12. Boleh cakap apa? Berapa ibu? Baru seorang. Saya kata malah cakap lah apa. Mana baru seorang, 12. Keluar dari tanah dia menikah selalu. Baru 55, anak 12. Cucu dah berapa? Tak banyak, kata. Baru 22. Cucu dah 22. Mana katanya ustaz ngajar dia dulu, tak ada cucu sampai 22 tu. Ni dia anak 12, cucu 22. Bayang. Tuhan bagi dia begitu kan. Tak belajar tinggi, setakat kuliah setengah bakar je. Kan? STU. Tak jadi apa. Jadi apa? Tok 4 sekarang. Tok 4 je. Boleh ngurut sikit, membuat budak kena sawan. Celik mata molek. Baca Qul Allah, baca Fatihah mana susahnya? Kan? Dengan izin, dengan keyakinan kan? Izin Allah Ta'ala, keyakinan bergantung Allah Ta'ala. Tak ada benda. Molek budak tu daripada nangis. Tak boleh buat tidur. Daripada tetan satu, perolehan rimu sampai tetan atas Ustaz ya. Banyak apa Al-Quran ni. Jadi tok 4 boleh ngembuh, tak ada benda. Tidur cucu malam-malam molek. 22 tak banyak dia kata. Allahu Akbar saya kata. Kan? Ada orang tak ada 60 tahun tak ada anak. Ramai saya jumpa kawan-kawan. Cik tanya lagi, "Syekh, hantar menikah dapat anak?" Dia kata. Kenapa? Saya tanya. Macam mana nak dapat anak? Sekali soalan tanya macam kaya bid'ah. Saya kata. Tak betul soalan. Dia buat magister usuluddin. Tuan, tanya kita magister pun tak apa kenal. Tapi sebab dia jiwa seorang lelaki nak ke anak, malam-malam mengadu, isteri anak menangis malam Syekh. Dia kata, pasal apa? Nak ke anak, dia kata, anak kata benda ini berkait dengan akidah khabar, kan?
Bukan berkait dengan siapa rajin, bakedah, itu satu bab lain. Akidah, bukan? Keyakinan kita yang bagi mencipta dia Allah Ta'ala itu. Sampai bercerai. 1, 2, 3 orang. Ustaz ni. Ustaz. Okay. Sebabnya tak dapat anak ada. Sebab dia tak anak. Tak masalah apa macam mana kan? Cerai tu bercerai lah kan? Cerai molek. Yang pelik lepas bercerai tu, Ustaz. Hak ustazah perempuan dia kahwin dengan orang lain, dapat anak pula. Alhamdulillah. Dia kahwin dengan ustazah lain pun dapat anak juga. Oh, begitu. Satu kawan saya ustaz juga. Dia tak dapat anak dengan isteri pertama. Tak apa abang, untung dapat isteri pertama dia macam ni. Jom abang, kita cari siapa? Abang nak siapa? Isteri pertama dia cari, abang nak siapa? Takdir Allah Ta'ala kahwin 2-3 bulan pertama, isteri pertama mengandung. Ditunjuk. Bahkan isteri pertama bersalin, anak duduk tengah. Isteri muda dia ada sebelah dia, belum beranak lagi. Allahu Akbar kan. Main-main. Untunglah dia kan dapat kahwin 2. Kita boleh borok je lah bukan. Cakap borok je lah. Orang muda ramai ni. Ustaz-ustaz muda, cikgu ada maknanya. Kan? Borok boleh. Dalam sempadan, keluar sempadan, balik ke rumah slow. Bukan takut. Bukan. Tapi maknanya isteri kata menakutkan. Dia kata isteri menakutkan. Dia kata, main tu. Allahu Akbar. Cerita je lah kan. Demikian juga hanya manusia diberi segala sifat yang sesuai dengan tuntutan kejadian. Ada je beri akal. Kita untung dia beri akal. Duduklah kepala otak tu, bahasa banyak bahasa Melayu lah kasar kan. Kepala otak semua dia sentak cakap. Kan. Situ ada akal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayat tu. Ditanya pokok, mana ada terpera sekolah tadika zaman Arab jahiliyah tu? Kan? Tu ni tanya Pok Arab ayat tu maknanya tu ke Nabi tu unta depan kamu tu kan kaifa khuliqat tu tengok unta tu tu tempat unta ni tempat kita ni saya suka contoh buat mana hak ikan patin dalam sungai je kan ikan patin kampung Ulu Temleng tengah Kuala Temleng Bulah Hilir kampung Belimbing Bulah Hilir lagi nu Kuala Pahang sebelum masuk laut tu. Orang menjaring dekat pekan tu dapat tembelian 15 kilo. Makan tembelian tu dengan tanya orang Ulu Temleng, gua negeri tembelian Ulu Temleng. Tak sama. Itu dah beza dah. Kan? Ikan sesedap itu mana kan? Bayang Allah tunjuk kita kan untuk kita nampak kebesaran keagungan dia. Itu Al-Qayyum, berdiri sendiri Allah Ta'ala. Pendek je keterangan tentang ulasan Al-Qayyum. Al-Wajid yang ke-65 min Asma'il Husna. Al-Wajid maknanya Al-Ghani, yang maha kaya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Kerana Allah Ta'ala adalah kaya secara mutlak, mempunyai sifat kesempurnaan dari sifat-sifat ketuhanan. Dia Allah, pencipta. Segala sifat kemuliaan pada uluhiyah, pada rububiyah hanya pada dia mutlak. Termasuklah Al-Ghani atau Al-Wajid, yang maha kaya. Nama Al-Wajid tidak didapati dalam Al-Quran, tetapi disebut nama tersebut di dalam Asma'ul Husna yang diberitahu oleh Nabi SAW. Sebanyak 99 nama yang didapati dalamnya ada nama Al-Wajid, nama Allah Ta'ala yang maha kaya. Sebagaimana hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Allah Ta'ala yang bersifat Al-Wajid yang maha kaya itu akan mendapat apa saja dia kehendakinya. Dia tak payah cari dah. Kita kena cari. Banyak dah. Dia maknanya dia orang nak kaya ni macam-macam. Dia berusaha nak kaya tu macam tak cukup 24 jam. Cari. Matahari tak terbit lagi, dia dah turun dah nak pergi kerja. Tak kaya-kaya dia. Sampai setengah tak cari semayang. Semayang dia kata bila kita kaya sebut semayang. Bayang.
Orang Islam lah. Tak dan. Berhenti di masjid Jerantuk baru tu. Nak pergi mesyuarat di Temerloh. Maknanya datang lambat selepas imam dah semayang. Masih saya bertugas itu dulu. Imam datang lambat. 4 orang pegawai kerajaan. Tak semayang berjemaah. Sebab nak mesyuarat di Temerloh pukul 8. Lambat lagi. Terus 4 mazhab selalu. 4 orang, 4 penjuru. Tak semayang jemaah. Saya tanya pasal apa? Nak cepat ustaz. Oh, bagus saya kata. Sungguh. Sebab kita penyawak orang jangan lambat-lambat bertugas saya kata. Mana bekerja nak ketemu lu. Padahal ketemu lu kerja tu. Tak sampai sejam kan. Tapi nak kerja ke time kerja kononnya dah. Tapi tolak tak semayang jemaah kan. Sebab kerja nampak. Pangkat tu nampak. Gaji sebulan 5,000 tu nampak. Semayang jemaah nampak benda ni. Tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Datuk ada 5,000 dinar tahan juga. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 15,000 pula kan. Dapat 20,000 dinar lepas semayang. Tak nampak. Jadi cerita pahala tak nampak ni maknanya agak sukar bagi orang yang lemah iman dah. Dalam ibadah kita kena kau beribadah mana kau yakin kau beriman sungguh dah. Percaya sungguh. Waktu bertahap umur maknanya 50, 60 ataupun orang yang memang mukallaf buat sembahyang jemaah ni kena ibarat mesti dimesti ke betul. 5 hari 5 waktu tadi sembahyang di mana cuba. Tak sempat, lambat mandi. Di rumah, dengan rumah. Atau rumah tak sembahyang, tangkap anak lelaki. Kan? Mandi. Sembahyang dengan ayah. Paling tidak berjemaah. Untuk dapat berjemaah subuh ni. Katakan tak dapat berjemaah, tak ada benda. Dah miss satu jemaah subuh. Ke masjid tak pergi, ke surau tak pergi, tak sembahyang jemaah subuh dah. Zuhur di mana pula? Tengah sibuk tadi tak ada. Saya tadi daripada Uludong. Alhamdulillah dapat semayang di Bukit Pampur nama dia. Masuk masjid tengok, pandang kipas pusing cari-cari. Ada seorang hamba Allah. Main dah? Belum lagi. Saya terus kamat. Awak imam. Orang situ. Selesai masalah. Bukan senang. Okay, kalau kita minta lah. Semayang ni. Janji semayang je. Tak ada benda. Subuh sampai isyak derek boleh semayang saja tapi tak berjemaah. Tak ada lalu nak berzikir subhanallah, astagfirullah. Tak ada. Sebab semayang seorang kan? Rugilah. Alhamdulillah dah. Kalau kita boleh jaga semayang kita sentiasa berjemaah fi awal awqat mana pada awal waktu lagi terbaik dah. Sama dalam suasana Covid ni kan, banyak-banyak kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara dah. Makin bertambah kluster ni kan. Selangor tutup sekolah kan. Macam gaya nak KPU balik dah ni. Dengan ada kita di kalangan kita terutamanya tak ada rasa apa-apa. Masuk bulan ke-berapa dah, daripada bulan 2, bulan 3 dulu sampai ni bulan 10 ni. Okay, Covid-19 masih maknanya Allah Ta'ala yang bersifat wajib maha kaya. Al-wajidu maha kaya. Dia mendapat apa dia kehendaki. Tetapi oleh kerana kekayaannya mutlak, ia tidak memerlukan apa jua pun. Malah dengan limpah kurnianya, ia akan memberi segala apa yang diperlukan dan yang dikehendaki oleh hamba-Nya. Kita lah. Kan? Kalau kita memikir semua, memang kita lah. Orang nama hamba ni memang amat memerlukan. Sebab tu kita disyariatkan salawatul hamsah yaumiyan. Daripada subuh dari mananya? Allahu akbar. Kita yang memerlukan. Doa dah. Kan? Rugilah lepas subuh atau subuh tak semayang. Padahal dia Muslim. Kan? Dia memerlukan Allah Ta'ala. Dia memerlukan pemberian macam-macam daripada Allah Ta'ala. Kan? Tiba-tiba dia tak menunaikan semayang kan, yang sebaiknya. Kekayaan Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Wallahu ghaniyun halim. Contohnya Al-Baqarah 263. Dan ingatlah Allah Maha Kaya lagi amat penyabar. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji.
Juga dalam firman surah Luqman ayat 26, Annallahu wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi sentiasa terpuji. Kita jangan tak perasan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, apatah kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman itu. Maha kaya Allah Taala, kita masih lagi bernafas. Ramai dah saudara mara keluarga kita, sahabat anda seorang. Saya balik baru ni, adik saya datang jumpa saya di Pulau Tawau. Dia kata makcik ada tak ada dah. Dia kata dulu peringkat orang lelaki tuan nama panggil rumah Punoka tu. Ini peringkat isteri-isteri dia pula. Sebari rumah ayah saya tu tinggal seorang je, Haji Hassan hujung sana. Ini isteri-isteri pula ni. Isteri orang ni. Budak generasi kedua ramai lah. Anak Punoka ramai lah. Tapi ni hak yang asal datang. Hak datang sekolah kelamin. Hak datang 3 beranak, 4 beranak, dah seorang-seorang pergi. Pada dah 50 tahun lebih. Okay. Seorang-seorang. Tak tahu banyak mana, ramai mana anak-anak generasi kedua tadi, padanya anak Punoka macam saya ni, hak sedar yang ayah dia dah mati. Ya, kan? Hak sedar yang mak ayah dia dah mati. Dia sepatutnya menjadi pengganti mak ayah dia di rumah Allah Ta'ala. Kalau dia sebut dia ke-10 saya ada keluar kuliah di Gelangin, saya kata malang anak Punoka, saya kata cukup malang. Kalau mak ayah dia dah mati, dia tak jumpa masjid suruh. Malang. Ayah dia tinggal kena 10 ekar atau 14 ekar, berapa ekar kita benda pusaka, tapi dia tak ganti, tak jadi ganti ayah dia atau mak dia kan. Okeylah. Untuk jadi anak yang rajulun solih waladun solihun tadi. Tak pandai tak apa, duduk masjid amin doa untuk imam je. Kan? Fil muslimin wal muslimat, dapat dah kaya dia dalam kubur. Dapat dah. Rajin ke masjid je anak ni. Kan? Bila tu imam Allah mafilil muslimin wal muslimat, dapat dah ayah dia hak Punoka tadi duduk dalam kubur tu. Dia termasuk dah dalam golongan waladun solihun, yad'ulah dia dalam kubur tu. Allah. Pertama kalau dia ambil tiap-tiap minggu, kan, duit dalam poket dia hasil daripada sawit air dia tinggal tadi, bubuh dalam tabung RM10 hari Jumaat, 4 kali Jumaat RM40, niat untuk arwah ayah dia atau mak dia, masya-Allah. Kan, untuk cerita kebaikan si anak. Tapi kalau anak dia tak kisah je ke, ayahku pun tak semayang, dia kata tak ada masalah, kaya juga, teruskan, tak payah semayang. Kan, ada budak-budak ni kadang-kadang ataupun orang tak lahir lah punya, dia kata orang duk semayang pun belum tentu masuk syurga. Kan, dia bercakap macam ustaz je ke, ini syurga Allah Ta'ala punya, dia kata. Hang kena faham, kita walaupun kita nakal ni, bukan mesti kita masuk neraka. Kena si bodoh, ya tak ya juga, dia kata. Terus beri nama ekor, terus berjudi, terus cuili muka bawah, tak ada benda. Ini bahaya. Kan? Aliran pemikiran orang muda kan. Bila tak memahami akidahnya semua itu. Waktu bila kita baca huraian Asmaul Husna untuk melihat, kan, dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Majid yang ke-66. Maha mulia, iaitu Allah Ta'ala mencapai menduduki tingkat yang teratas sekali dalam hal kemuliaan, keutamaan. Tidak ada yang maha mulia dan yang maha utama selain daripada Allah Ta'ala. Siapa pun yang boleh mengatasinya. Maha mulia Allah Ta'ala. Al-Majid. Nama Al-Majid tidak didapati dalam Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran Al-Majid, iaitu maksudnya Al-Majid lah, sama juga yang maha mulia. Ataupun termasuk dalam nama-nama Asmaul Husna yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Itu Al-Majid dalam surah Al-Buruj ayat 14-15. Dialah Allah yang maha pengampun lagi amat mengasihani, iaitu Tuhan yang punya arasy yang tinggi kemuliaannya. Al-Majid maknanya maha mulia, tinggi kemuliaan. Kedua-dua nama tersebut adalah menunjukkan Allah Ta'ala amat terpuji dan melimpah-limpah kebaikan, kemurahannya kepada sekalian hamba-Nya. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah amat terpuji lagi amat melimpah kebaikan dan kemurahannya. Surah Hud ayat 75.
Allah Ta'ala yang maha mulia dan maha utama, dengan keutamaan dan kemuliaannya, maka kitab yang turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW adalah juga kitab yang mulia dan kitab yang utama. Malah saya kata, kalau ada rumah orang Islam dalam negara kita ni, sebuah Quran pun tak ada. Malang. Dia ada motor, dia ada kereta, dia ada rumah. Kan? Rumah dekat 500,000 juta. Contohnya dah. Quran sebuah pun tak ada. Lah, ustaz nak ada. Mana tak kerti baca. Lagilah malang. Kan? Dia berhujah. Kalau beli Quran tak kerti baca, nak mana lebih baik tak payah beli. Padahal mana kampung tak ada ustaz, tak ada ustazah. Mana kampung ada sekolah, tak ada ustaz, tak ada ustazah. Mana yang tak adanya keinginan untuk membaca. Untuk belajar, boleh membacakan. Untung. Di sini saya tahu mananya ada pembacaan Al-Quran waktu pagi. Cukup bagus. Kan? Masih bau jalan tu, saya pergi tengok segi subuh tu. Isnin sampai Jumaat. Every day. Ada seorang ustaz tu, dia jadi imam situ, dia buka Quran, orang semua ikut. Tak kira lah ada berapa orang pun pengajian tu, sebab ada gunalah Quran dalam masjid tu. Ada guna. Ambil semuka, kan dia sentuh mak asli sikit, kan apa hukum sikit, tak boleh nak detail sebab ustaz tu ada kelas. Kan sekolah, dia kena pergi sekolah, tapi dia ambil sikit semuka itu dengan makna dah hampir nak khatam dah, saya rasa kan. Bagus. Sebab kita memahami. Kita yang mulia kita memahami. Kalau kita tak baca, atau kita tak dengar orang baca, atau kita tak dengar orang mensyarahkan cerita dalam Quran, tak dapat benda lah. Jadi orang Islam maknanya dia tak pernah dengar tafsir Al-Quran. Dia dengar kedai kopi je, oi mana boleh tafsir begitu dia kata. Dia kakak pula begitu, dia tak dengar kelas tafsir. Kan, rugilah. Sekarang ni banyak tambahan apa ni? Kitab-kitab tafsir ni terjemah kan. Maka kitab Al-Quran yang turunkan kepada Rasul Muhammad SAW ada kitab yang mulia. Kita minta pula lepas mengaji Allah marzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Baca doa pula. Waktu yang mustajab doa lepas baca Quran. Lain pada lepas sembahyang, bukan? Minta dengan Allah Taala bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Rasa kemanisan. Daripada pembacaan tadi. Kita tahu kita salah baca banyak, tu yang kita kena belajar. Minta sebab waktu terbaik mustajab doa lepas ngaji kan. Semoga ngaji dah. Di mana Al-Quran itu bukan syair, bukan sihir. Bagaimana dakwaan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW dan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Kan? Maka kita kena berusaha bagaimana nak jadi orang yang boleh membaca Al-Quran. Sebenarnya kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala. Melimpah kemuliaan dan kebaikan di dalam. Allahu Akbar. Kan? Nabi dah khabar bukan alif lam mim tu. Maknanya markah alif lam mim gitu. Satu dah. Alif 10, lam 10, mim 10. Mana kita baca tu dah 30. Kan? 30 dah tak tahu 30 dinar ke 30 ringgit tak tahu. Bayang kalau kita sehari baca semuka. Ada tukang tegur pula membetulkan harakat, membetulkan hukum tajwid. Lepas tu ustaz tu dia terjemah pula. Ada syarah Quran, syarah pula. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi keluaran kita ini di dalamnya tunjuk bagi orang yang bertakwa. Tak boleh ragu. Maka kita baca awal Baqarah. Tak boleh ragu. Hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Bukan orang Melayu. Bukan orang Arab. Bukan orang Turki. Orang yang bertakwa. Dapat petunjuk daripada Al-Quran. Kita nak jadi orang yang muttaqin. Sebab yang tu. Yang berjudul yang muflihun. Yang bertakwa tu. Yang ujung ayat. Muka surat depan Al-Baqarah tu. 5 ayat pertama tu. Muflihun. Hak tu hak berjayanya. Dia tak khabar berjaya. Ni ada degree. Ni ada magister. Ni jangan main-main. 3 doktor dia. Hai dah. Ni jangan main ni. Pakar ni. Orang kita sebut gitu. Rupanya pakar tak semayang subuh. Pakar Kelentong. Satu negara orang di Kelentong. Pakar juga dah. Kali sini. Pening gitu. Pening gitu je. Bila tak ikut petunjuk pening gitu. Kan? Gangguan mental tadi macam-macam ada.
Jadi kalau kita baca Quran, kita minta, ya Allah, dengan keberkatan aku baca kitab ini, janganlah aku disesatkan oleh mereka yang menyesatkan orang. Kita minta doa Melayu sudah. Arab tak dapat puas, Rabbana Rabbana Rabbana, ya Allah ya Tuhanku, habis sudah. Kan? Semua nak ke Mekah lah kan umrah haji dah. Mana ngapai tebal ustaz, bukan? Ini tawaf pertama, ini tawaf kedua. Okey, tak dapat doa kan sampai tak lagi ke Mekah, tak jadi. Nak ke Mekah juga. Takkan kita nak hafal tak dapat. Tak payah hafal. Baca ya Allah. Ya Allah, bukan baca doa lagi kita dapat. Orang India begitu juga. Kan? Orang Turki, orang lain begitu juga. Jangan dalam semayang je baca Melayu punya. Tak dapat nama baca Fatihah, baca Melayu lah senang dia kata. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tak jadilah. Kan? Baca dalam semayang kan. Sebab kadang-kadang kita, masyarakat kita dia jadi tak kisah. Dia buat leweh sampai mengaji pun dalam Fatihah pun buat leweh juga. Walada, sudahlah. Saya suka undang cerita sebabnya ramai orang ni tak berubah. 60 tahun baca Fatihah, walada. Lah. Ustaz mana ngajar walada? Bukan, dak tu bunyi de. Tempat yang bermasalah dalam Fatihah kan. Tempat tu tak ada masalah, kita yang tak betulkan bacaan. Ta'alaihim. Lain lalu kan. Nun mati kan. Alif dulu an. Kan. Lepas tu mim mati ain dulu am. Kan. Nak betul ke ain tu duduk mana, sifat makhraj tu je. Dia bahas ta'alaihim. Tak ada benda. Bayang tak? Saya ingat masa tu pekan dengan Haji Zakaria Arwah juga, imam masjid pekan tu. Dia betul ke orang mula temuluh ni mengaji. Lo dekat-dekat Teluk Sentang, Baduk. Ada orang temuluh sini kan. Maliki yaumiddin. Cik khabar. Datang dari mana ekor tu? Ar-Rahmanir Rahim. Yang tu ada. Datang dari mana? Peringkat tahsin imam-imam temuluh sampai area tu suruh baca. Bila pegawai ustaz agama, ustaz maknanya bagian tajwid tegur, kan Datuk Faizul kau panggil lah siapa-siapa. Bila tegur, tak, kalau gini kau nak berhenti belakang lah, dia kata pulak dah mengajau. Kita nak betulkan bacaan tu datang dari mana ikon tadi, kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tu datang dari mana? Kalau gini kau berhenti, dia kata pulak dah. Salah, okay. Benda jangan kita tambah, kan? Sikit je nampak ada, tapi jangan. Sakit perut saya semayang sekali di masjid belah situ. Baduk ke Teluk Sentang. Nak dengar orang ceramah di Temuluh, berhenti masjid, masuk isyak. Kawan saya ni jenis penyuka. Saya kenal belaka. 2 orang. Saya pula kebetulan lalu kawasan tu sini kalau kita dengar imam semayang. Isyak ni kan, jangan suka, saya kata. Kenapa? Dia kan dengar nak kan apa? Dia benda sampai Allahu Akbar. Kita tengok imam. Bunyi lain macam ni. Maliki yaumiddin. Saya pun pejam mata begini selalu lah. Member sebelah ni tak tahu lagu radio. Assalamualaikum, Rabbana atina, masuk dalam kereta. Tiga-tiga masuk dalam kereta, suka kuat dalam kereta. Loh, saya kata pasal jadi begini. Kau tengah serasa oksigen kawan dia kata. Benda sebut dalam kereta, dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang begitu bacaan situ. Tak bela. Bila awal tak bela, boleh ikut apa ni? Air sungai tu kan. Allahu Akbar kan. Yang ikut air sungai tu, air sungai tu dia hanyut, tak hanyut lantak dia nak pusing itu, tetapi kita kena betul. Okey. Sebenarnya Al-Quran itu kitab yang suci, bukan kitab main-main. Mana ada kitab dalam dunia macam Al-Quran, baca ada hukum, pegang ada hukum, kena ambil wuduk pula. Okey. Kecuali kes tertentu lah, maknanya dia terjatuh. Baca Quran tu maknanya ada hukum. Kita baca surah Kahf mana ada hukum 2 harakat pada bacaan u. Utusan ta. Okey. Cuba baca Fatihah. Kalau imam tu kan, dia baca, dia langgar je hukum. Orang imam belakang. Ataupun orang ahli Quran, confirm dia mufarakah, cuma dia tak keluar je. Fikir sekarang semayang balik. Tonton. Saya pernah semayang di mana tu saya ingat.
ghairil maghdubi alaihim walau. Lamanya cakap berhenti dan nafas dulu. Ghairil maghdubi alaihim walau. Hai ustaz, saya kata memperkorak kawan kata kawan sebelum ni. Dia pencuri ke benda tak? Nafas tak cukup sebab tu. Mana orang mengaji kan dia kena jaga nafas kan. Wal Quranil Majid, Quran pun Allah beritahu. Wal Quranil Majid, demi Quran yang amat melimpah kemuliaan. Tiba-tiba kita tahu tak nak baca. Orang Islam diberitahu oleh Allah Ta'ala wal Quranil Majid, kemuliaan ada. Tak nak baca. Tak nak berusaha untuk boleh baca dah. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang maha mulia, maha utama. Ia adalah menguasai mentadbir alam dunia secara mutlak, dan yang melimpah kebaikan kemurahan kepada sekalian para hambanya dengan tidak mengecualikan hamba-hamba. Dapat belaka Cina, orang kafir atau siapa orang ngeja ke tanah Musangking apa dia rawat tu. Ramai orang Islam ke ramai orang kafir. 40 tahun baru tahu-tahu, oi, kawasan Musangking rupanya. Saya pergi ceramah di Rauk, saya tanya dekat Sungai Ruban atau di kampung Melayu tu, Sungai Jahit ke belakang tu. Saya tanya atas bukit tu tanah siapa tu? Jangan tanya ustaz, bukan milik orang kita. Tu saya ceramah 20 tahun dulu. Semua bukan orang kita belaka. Itu hanya yang di Rauk. Di Jerantut kalau belah sana Mela tu, Tala Kuru Temeling, belah sana Mela. Bukan jalan belah sini, jalan belah sini kawasan Temeling. Belah sana tu kawasan Batu Balok sampai ke sana. Sabah Pulak situ. Banyak bukan? Untuk kita nampak bagaimana keadaan tu kan. Tahu setelah macam-macam berlaku dah. Al-Wahid min Asma'il Husna. Maha Esa Allah Ta'ala. InsyaAllah sambung bacaan di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati. Allahumma nawwir qulub ahlina binuri hidayati. Allahumma nawwir quluba dzurriyyatina binuri hidayati. Allahumma nawwir qulubal muslimina binuri hidayati. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah